khamsu fawaid, 5 faedah. Al-faidatul ula, tanda ni pelajar. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Pada hari kiamat esok Allah Ta'ala kumpul bagi nabi-nabi, rasul-rasul. Dia Tuhan tanya, apa yang kamu dapat daripada umatmu? Apakah faedah ini? Yajibu 'alal insan an yatadhakkara hadzal yaumal 'azim. Kita semua manusia wajib kita kena ingat pada hari kiamat yang besar, huru-hara yang berterusan, supaya kita tengok apakah orang-orang yang telah menjahut seruan Nabi ketika datangnya mereka kepada umat masing-masing. Kau tak ira-ira, tak dengar kata jawabnya, tak dengar kata kerah kepala. Maka ayat ini juga menjadi fadilatul rusul, kelebihan para rasul alaihi wassalatu wassalam, sehingga Allah Ta'ala tanya soalan itu, tanya ikram, takrim wa izharan, dan nak menzahirkan bahawa Nabi sudah menjalankan tugas. Cuma Tuhan tanya tu kesan nemu dakwah tu, berapa orang ikut, berapa orang masuk Islam. Ini kita nak tengok. Lami kita ini pun alhamdulillah pendakwah-pendakwah buatlah kerja. Kalau Tuhan tanya esok berapa orang masuk Islam kanamu, kita kata sebagaimana dijawab oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul kata apa? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Tak sedut banggalah kita berapa orang tu. Cuma kita maklumkan berapa orang masuk Islam di pusat dakwah kita ni untuk apa? Supaya tuan-tuan ambil saham. Ambil saham berapa peratus apa ni yang kita dapat daripada sumbangan kita tu orang masuk Islam di pusat dakwah tu. Gitu maksud. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala, para Rasul alaihi wassalatu wassalam kata, kami tak ada ilmu, yang ada ilmunya engkau ya Rabbi. Engkau ada ilmu, kami tak ada. Baiklah, kita pindah kepada al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua. Uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Isa, ingatlah nikmat aku ke atasmu dan ke atas makmu, ibumu. Amal ilmu itu dia panggil li'anna mutlaqan ni'mah. Nikmat ni Tuhan kata aku beri nikmat, bagi dah nikmat. Kemudian Allah Ta'ala sebut satu persatu, detailkan nikmat supaya kita lebih terasa, lebih mantap. Maka disebutnya iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat ta'abani. Maka di sini kata di para ulama, Allah Ta'ala sebut nikmat ni supaya kita lebih bersyukur, lebih bersyukur. Kita tahu semua yang kita dapat ni nikmat daripada Allah, anugerah daripada Allah baru kita dapat. Kalau Tuhan tak bagi, tak dapat. Tetapi bila kita dapat nikmat yang baru, seorang ayah dapat anak baby baru contohnya, kita syukur, kita sembelih akikah. Dapat kereta baru, kita syukur pada Allah SWT. Lagi kuat kita pergi masjid sebab ada kenderaan. Dapat harta, kita laburkan ke jalan yang diridai oleh Allah lah. Bina pusat-pusat tahfiz, pusat zakat, pusat apa ni, pusat pendidikan, itu dia panggil syukur. Maknanya lagi banyak nikmat kita ingat, lagi banyak kita syukur. Alhamdulillah. Yang kita bebas ini lagi banyak nikmat, lagi kufur. Ini berat. Allahu Akbar. Jadi kerana itu kata di para ulama, Tuhan di antara nikmat yang Allah telah sebut di sini, allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ini nikmat ilmu. Nikmat ilmu ni besar nikmat. Kata di ahli fikir, ilmu makin banyak dia menjaga kita. Ilmu makin kita banyak ilmu jaga kita. Mu jangan buat benda ni haram, mu kena buat benda ni Tuhan suruh. Harta makin banyak, kita kena jaga dia. Pak malam tak tidur keduk kira duit, kira harta, kira barang, itu dia panggil, itu bahayanya. Beza di antara ilmu, kalau banyak dia jaga kita,
Harta kalau banyak kita jaga dia. Ingat molek tu. Tulis kata-kata hikmah tu perbezaan. Itu kelebihannya ilmu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebutkan ilmu. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala detailkan ilmu, nikmat dia bagi detail. Ada dalam ayat lain Tuhan tak detailkan dia. Contohnya kata dalam surah Fatir ayat 3, ya ayuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum. Dalam suratul A'raf ayat 86, wazkuru iz kuntum qalilan fakastarakum. Jadi banyaklah cara-cara Tuhan bagi mengungkit nikmat ni. Untuk apa diungkit? Supaya kita bersyukur. Ingat nikmat, ingat syukur. Tulis itu. Ingat nikmat, ingat syukur. Jangan ingat nikmat, ingat takabur, ingat sombong, bangga diri, tak dengar kata, jangan. 3. Al-faidatus salisah. Faedah yang ketiga. Kita betul saya ambil banyak-banyak tuan-tuan. Kita ambil ringkas-ringkas. Al-faidatus salisah. Wa iz kafaftu bani Israil anka izjitahum bil bayyinat. Aku tahan Bani Israel, tak dapat kena kamu, tak dapat bunuhmu ketika engkau datang kepada mereka bayyinat, keterangan-keterangan, hujah-hujah yang sangat nyata. Jadi Allah Ta'ala sebutkan Nabi Isa, dia bagi di antara nikmatnya apa dia? Allah jaga dia. Dan dalam suratul Hajj, tanda suratul Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ingat, Allah Ta'ala jaga orang-orang yang beriman. Jaga orang-orang yang beriman. Timbul pula soalan, kenapa Nabi pecah muka, berdarah muka di Uhud? Kenapa ada Nabi di kalangan Anbiya Bani Israel yang dibunuh? Di mana Tuhan jaga? Kenapa ada di kalangan Rasul Nabi sakit? Di mana Tuhan jaga? Macam mana jawab? Jawab dianya, Allah Ta'ala beri ujian kepada Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam itu untuk mengangkat darjat. Uzu li raf'in darajat. Mereka disakiti untuk Allah Ta'ala angkat darjat dia. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 Tuhan kata, fasbir kama sabar ulul azmi minar rasul. Musabar Muhammad, sebagaimana rasul-rasul dulu pada musabar. Jadi dalam suratul An'am ayat 34, wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu. Rasul-rasul dulu telah didustai oleh kaum dia, mereka sabar di atas pendustaan itu dan juga di atas penyakit yang disakiti. Ini untuk angkat darjat. Nabi SAW nak wafat, kata Aisyah, aku tak cemburu tengok orang lain mati senang. Ketika aku tengok Nabi kita nak wafat, sangat sakit. Sebab raf'in darjat. Jadi kita kena tak situlah sekarang ni. Kita ni bila kita bawa hujah, dalil daripada Quran, daripada hadis, tengok Allah Ta'ala kata jitahum bil bayyinat. Bila membawa keterangan nyata daripada Allah, orang akan lawan. Jadi bila kita sekarang ni, contohlah kita kata zaman kita ini, zaman tak ada Nabi ni, para pendakwah, apabila kita kemukakan hujah, ini Quran, ini hadis, ini sunnah, orang lawan juga. Coba nak sekat dengan berbagai-bagai cara, repot sana, repot sini, macam-macam tuduhan yang dibuat. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Kalaulah kesalahan kita kerana ajak orang kepada Quran dengan sunnah, suatu jenayah, ajak orang kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun menyalahi perbuatan masyarakat, kita dianggap sebagai penjenayah. Allah Ta'ala lah Maha mengetahui. Kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata orang, selagi hayat di kandung badan, selagi ada kudrat boleh menyampaikan, insya-Allah teruskanlah para pendakwah menyampaikan. Apa saja halangan, kita tempuhi dengan sabar.
Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jaga kita daripada perkara yang tidak baik. Itulah dipanggil tribulasi. Dalam perjuangan tak ada senang. Kalau nak senang, jangan ikut perjuangan. Ikut apa orang mana, kita akan dilambung, kita akan diangkat tinggi, mendapat pentas, mendapat kedudukan. Tapi adakah perbuatan kita itu diredai oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau kita menyalahi sunnah Nabi SAW, kita kata sabarlah. Sabarlah para pendakwah. Allah Ta'ala nyatakan, Rasul-Rasul dulu daripada kamu telah disakiti. Tapi kalau kamu nak menyambung ke tugas Rasul, menyampaikan Quran dengan sunnah ini dianggap sebagai disakiti, sabar. Alhamdulillah ala kulli hal. Macam-macam kita dapat salinan report, kono-kononya apa yang diajar oleh kita ni menyalahi masyarakat. Kita kata kalaulah dalam sunnah itu menyalahi masyarakat, kita nak ambil sunnah kan ambil masyarakat, ambil sunnah. Dan bila ambil sunnah kan dia panggil sakut kaki, sepak kaki orang. Sabar, teruskan perjuangan. Kita mencari kerajaan Allah Ta'ala, kita mengharapkan kita layak untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Kerana ihya'us sunnah, Nabi sebut dalam hadis, orang yang pegang dengan sunnah aku di akhir zaman seperti orang pegang bara api. Pegangnya panas, lepas jatuh, peganglah juga macam mana pun. Jadi itulah Imam Bukhari yang begitu masyhur disakiti, Imam Ahmad disakiti dengan tuduhan macam-macam pula. Mari budak-budak Sarawak ni duk tuduh kepada Imam Ahmad pula macam-macam. Kita kata itu mengarut yang tahap tinggi. Baik, kita pindah kepada faedah yang keempat. Tengok dalam ayat ini mereka kata apa? Qalu la ilma lana, kami tak ada ilmu. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkau yang maha mengetahui ya Rabbi. Jadi adakah ayat ini macam kontra dengan ayat surah An-Nisa ayat 41? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Tengok ayat ini Tuhan kata aku bawa rasul-rasul menjadi saksi. Ayat yang kita baca hari ini, ayat 4109 Maidah ni, Rasul seolah-olah Rasul menafikan, tak ada saksi kepada umat dia. Maka wal jam'u bainahuma min wujuh, maka cara kita nak jamak di antara dua ayat ini ada beberapa pandangan. Yang pertama, qalu la ilma lana, Nabi itu bersifat tawaduk dengan Allah, kami tak tahu hak hakikat sebenar. Yang kami tahu yang zahir, yang kami nampak. Hak batin dia tu ya tahu. Macam kita hari ni juga. Nah, orang yang mengaku beriman, tapi hakikat sebenar tak tahu. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha tahu. Jadi ilmumu saja yang tahu tentang mereka, kami hanya tahu sikit-sikit. Pandangan yang kedua, la ilmana di sini, kami tahu waktu kami hidup, bila kami mati tak tahulah. Serah ke Tuhan tak tahu. Itu jawapan-jawapan lah. Itu ini semua jawapan menunjukkan bahawa tidak kontra di antara dua ayat itu. Maknanya kita tahu setakat mana kita tahu. Lepas pada kita mati tak tahu. Kita tahu setakat yang zahir. Yang dalam hati orang Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Wallahu a'lam. Itu dia panggil taujih al-qiraah, nak campur di antara dua ayat. Baiklah. Yang kelima, yang terakhir, iz qala Allah ya Isa, sampai kepada akhir ayat. Dalam ayat ini fi ta'didi ni'amihi, Allah Ta'ala nyatakan nikmat dia kepada Nabi Isa AS. Akhir sekali kafir kata mu ni ahli sihir. Pelik juga. Jadi adakah kata-kata kafir ahli sihir itu kita nak jadikan dia nikmat yang ke-9 ataupun tidak? Tulis celak mata sikit. Tadi kita dah senaraikan 8 nikmat. Tiba-tiba yang ke akhir Tuhan kata, puak kafir kata
faqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Tok kafir kata, mu ni ahli sihir lah Musa. Jadi macam mana pula Tuhan sebut nikmat, lepas tu dia mari ingkar. Kenapa disebut di sini? Jawab dia, tulis jawapan. Jawapan ini seperti kata-kata hikmah, anna kulladhi ni'matin mahsud. Tulis, setiap orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala akan didengki oleh orang. Sebab itulah adalah hadis ini walaupun fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Ini hadis. Maknanya kamu sembunyikan perancangan kamu kena sembunyi. Dalam hadis ini dia kata ista'inu ala injahi hawaijikum bil kitman. Tulis, ista'inu ala injahi hawaijikum bil kitman fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Buat sembunyikanlah perancangan strategi kamu, jangan tunjuk orang. Kita ni kadang-kadang buat strategi tunjuk orang, habisnya cantah dia orang. Sebab fa inna kulladhi ni'matin mahsud, setiap orang yang ada nikmat itu akan didengki oleh orang. Cuma hadis ni kata di siapa? Kata di para ulama hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. As-Suyuti kata dhaif, Zarqani kata dhaif, Ajluni, semuanya hadis ini dhaif. Tapi makna dia betul. Maknanya kita kena sembunyikan perancangan strategi kita. Sebab orang yang ada nikmat, orang yang boleh nikmat akan dihasap oleh orang. Wa ta'nul kufar fi Isa alaihissalam. Jadi puak kafir cerca Nabi Isa ni sebab apa? Sebab bila dia tengok nikmat-nikmat, dia tengok mukjizat-mukjizat, dia tengok keterangannya nyata dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, akhirnya mereka cantah dengan satu kata-kata je, mu ni ahli sihir. Habis itu tujuan dia nak sekat orang daripada beriman pada Nabi Isa. Gitulah. Jadi kita gini pun samalah, para pendakwah sabar bila kita kemukakan cadangan yang baik-baik, bila kita kemukakan hujah-hujah, keterangan-keterangan daripada Quran dengan Sunnah, kita akan disakiti, akan dituduh oleh orang. Kita kata tak apalah, tuduhlah. Nak repot, pergilah buat repot banyak-banyak. Kalau Tuhan kata kena, kalau tak kena buat apa. Yang penting rangkanya, perancangan, strategi kena. Kadang-kadang dia merusakkan pendakwah-pendakwah ni, pengikut tahu dah tepat salah, jangan ada pergi, jangan ada buat doa penganjuran. Kita buatlah benda-benda yang baik-baik, insya-Allah. Jadi kita kena belajar ilmu strategi. Nabi Isa AS bila dia kemuka dalil, orang kutuk dia. Jadi ayat ini penutup kepada cerita nikmat Nabi Isa. Allah Ta'ala kata, membawalah keterangan banyak mana pun, membawalah hujah banyak mana pun, membawalah mujizat mana pun, kalau orang tak terima, tetap tak terima. Tak apa nak boleh buat. Nabi Isa dituduh sihir, Nabi-Nabi lain dituduh gila, Nabi kita Muhammad SAW tiga sekali dia tuduh sahir, majnun, syair. Ahli sihir, orang gila, tukang syair. Kalau setakat kita ajak tuan-tuan pergi kepada beramal pada Quran dengan Sunnah, dituduh oleh orang kecil. Allahumma qfina syarral asyrar wa kaidil fujar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau jagalah kami, bantu kami untuk menyampaikan yang benar, ajaran daripada Quran dengan Sunnah sebagaimana ditafsirkan oleh ulama salafus salih. Mana-mana orang yang nak buat jahat pada kami, halangkanlah mereka, jauhkanlah mereka daripada kejahatan-kejahatan, dan sampaikanlah apa yang Engkau ingin, apa yang ingin kami sampaikan, supaya lidah ini terus berkata-kata yang benar, tidak bisu daripada perkara yang hak. Amin ya rabbal alamin. Allah